Pusat Latihan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP berupaya membantu Sabah meneroka industri aeroangkasa bernilai tinggi. Itu antara fokus berita dari negeri di bawah bayu. Langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Muhammad Syariza Mawang. Baik, terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Latihan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Aerospace berupaya membantu Sabah merintis jalan meneroka industri aeroangkasa bernilai tinggi sekaligus menjadi negeri berpendapatan tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Han berkata, ia merupakan pusat pembangunan tenaga kerja sektor penerbangan yang berkemahiran dan berkemampuan tinggi. Datuk Yaakob yakin anak tempatan di negeri ini akan merebut peluang latihan kemahiran yang ditawarkan Pusat Latihan KKIP Aerospace yang dijangka dibuka sekitar September ini. Dalam sekali intake boleh melatih dalam 250 orang pelajar dalam satu intake. Dan kalau kita lihat dari segi kemudahan, penginapan, classroom, praktikal sangat-sangat berkualiti tinggi. Satu industri yang baru dan berpotensi kepada negeri Sabah. Datuk Yaakob yang ditemui ketika lawatan ke KKIP Aerospace Sepanggar berkata, kerajaan negeri memberi perhatian serius terhadap pembangunan industri aeroangkasa di negeri ini. Industri berkenaan dijangka menjana perolehan hingga 55.2 bilion ringgit menjelang tahun 2030, penambahan sebanyak 245% berbanding 16 bilion ringgit pada tahun 2019. KKIP Aerospace yang merupakan anak syarikat KKIP Sdn Berhad merupakan yang pertama di negara ini menawarkan lesen berganda pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan program lesen penyelenggaraan pesawat terbang. Penggemar mangga harum manis di Sabah kini dapat menikmati buah di bawah khusus dari negeri Perlis menerusi kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan platform e-dagang ASEA Farm. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kerjasama untuk membawa buah berkenaan ke negeri ini disambut baik. Beliau yakin ia akan turut membuka peluang kepada buah-buahan keluaran Sabah dipasarkan ke luar negeri. I see this as a new platform to export and expand our markets. Sooner or later we want to see like Perak or whatever, Pamelo, Bambangan, Rangsa to be exported not just in Semenanjung but also to the world. Datuk Dr. Jeffrey bercakap dalam sidang media ASEA Farm Harum Manis di Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Pengurus Besar ASEA Farm Sabah, Moran Shun Mukanatan, pihaknya akan mendirikan sebuah gudang seluas 6,000 kaki persegi di Kota Kinabalu. Ia berfungsi sebagai pusat agri digital 3 dalam 1, merangkumi kemudahan rangkaian sejuk, ruang pejabat dan ruang latihan untuk petani dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah. Katanya strategi platform e-dagang berkenaan adalah untuk terus bekerjasama dengan petani, pembekal dan cabang logistik bagi memastikan hasil tani segar yang berkualiti untuk diekspor. Pusat Khidmat Parlimen Libaran giat menyantuni golongan memerlukan dalam bulan mulia ini. Terbaru, pusat khidmat itu menyalurkan bakul makanan beserta bantuan kewangan kepada pihak masjid serta bubur lambuk dan kurma kepada asnaf, rumah anak yatim, pusat tahfiz dan sekolah pondok di kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata aktiviti bertujuan meringankan beban mereka yang memerlukan akan diteruskan sehingga Aidilfitri ini. Hari ini juga kita telah anggarkan untuk memberi sumbangan sebanyak 500 orang asnaf dan lain-lain, 500 kurma dan 500 juga bubur lambuk. Di samping itu, bila kita melawat ke masjid-masjid ini, kita bagi bantuan sumbangan keuangan untuk masjid. Datuk Zakaria ditemui RTM ketika pengagihan bubur lambuk, kurma dan bakul makanan di Masjid Al-Aman, Kampung Sungai Kapur, Sandakan. Penerima terdiri golongan asnaf dari Kampung Sungai Kapur, Kitagas, Jaya Bakti, Ulu Dusun, Garinono dan Kampung Pertanian Batu 25. Terdahulu, pengagihan sama turut dilaksana melibatkan pesantren Nurul Ihsan, Rumah Amal Selawat Nabi dan Pusat Pengajian Darul Hasanah Batu 12.
Datuk Zakaria berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan GLC akan turut tampil membantu golongan asnaf di kawasan tersebut. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan patuhi SOP khususnya menjelang musim perayaan ini. Kembali bersama Ifah Hazim di Angkasa Puri. Ifah, silakan.